Malaysia, China, Myanmar. Ada apa-apa ke? Majlis Setiausaha Pakatan Harapan menggesa Menteri Luar Negeri Datuk Seri Hishamuddin Hussein memberi penjelasan berhubung pertemuan Duta Besar Malaysia ke Myanmar Datuk Zahairi Baharib dengan Menteri Elektrik dan Tenaga Myanmar Ong Tan Oo di Naypyidaw 7 April lalu. Pakatan Harapan berpendapat pertemuan tersebut menimbulkan beberapa persoalan berkaitan pendirian Malaysia terhadap junta Myanmar. Umum sedia maklum bahawa kerajaan yang dipilih rakyat Myanmar secara sah telah diguling pihak tentera Myanmar atau Tatmadaw dalam satu kudeta pada 1 Februari 2021. Pertemuan Duta Besar Malaysia dengan junta Myanmar terutamanya tatkala pendirian Malaysia dalam isu tahanan politik dan sidang tergempar ASEAN tidak berubah menimbulkan persepsi Malaysia mengiktiraf kerajaan tersebut. Ini tidak membantu dalam usaha mengembalikan demokrasi di Myanmar. Demikian menurut kenyataan yang dikeluarkan bersama oleh Wakil Keadilan Datuk Seri Syamsul Iskandar Muhammad Akin, Wakil Amanah Khalid Abdul Samad dan Wakil DAP Liu Chin Tong bertarikh 8 April 2021. Kenyataan tersebut mengingatkan bahawa Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin sebelum ini telah menggesa tahanan politik termasuk Aung San Suu Kyi dibebaskan segera. Muhyiddin juga berkata satu sidang tergempar ASEAN harus diadakan untuk membincangkan keadaan di Myanmar selepas kudeta Tatmadaw pada 1 Februari lalu. Oleh itu, kami mendesak Menteri Luar Negeri untuk segera memberi penjelasan, tegas Pakatan Harapan. Sebelum ini, rakyat dikejutkan dengan kelakuan Hishamuddin yang merujuk pada negara China sebagai abang besar kepada Malaysia. Tindakan kurang bijaksana Menteri Perikatan Nasional itu dilihat telah melakukan diplomatik faux pas atau melanggar adat diplomatik dan berpotensi akan mengorbankan kepentingan, keselamatan dan kedaulatan negara. Kini beliau perlu menjelaskan kenapa Duta Besar Malaysia bertemu dengan menteri dari junta tentera yang dikecam oleh masyarakat antarabangsa. Menulis di Akhbar di Atlantic, wartawan politik Timothy McLaughlin memetik kenyataan Ernst Han, Profesor Madya di Universiti Hong Kong bahawa dari sudut geopolitik, kudeta ini paling merugikan China. Menurut beliau, China telah cuba memperbaiki hubungan dengan pemimpin National Liga for Democracy NLD Suu Kyi yang kini menjadi sia-sia belaka. Sementara itu, sumber kedutaan China di Myanmar dilaporkan berkata perkembangan yang berlaku di Myanmar bukanlah sesuatu yang dikehendaki China. Kenyataan ini dipercayai merujuk kepada kumpulan penunjuk perasaan yang mengecam China kerana didakwa menyokong kudeta tersebut. China dan junta tentera Myanmar membentuk hubungan baik sejak puluhan tahun walaupun negara tersebut dikenakan sekatan ekonomi oleh pihak barat. Apabila Myanmar mula membuka pintunya kepada pelabur asing, ia menjadi persaingan kepada monopoli China di negara berkenaan. Justru kudeta ini sepatutnya menggembirakan China. Lebih-lebih lagi setelah berlaku kudeta, Amerika Syarikat, Kanada dan United Kingdom kembali mengenakan sekatan bersasar terhadap negara berkenaan. Mengulas mengenai perkara yang sama, editor akhbar The Diplomat Shannon Tiezi berkata, dari hujung 1980-an hingga pembukaan Myanmar pada tahun 2011, negara Asia Tenggara itu menjadi paria di pentas antarabangsa yang terpencil dari hampir setiap negara lain selain dari China. Secara tersirat, China memainkan peranan seumpama abang besar kepada Myanmar ketika negara-negara lain memencilkannya. Bagaimanapun, kini selepas kudeta, China bimbang jika Myanmar kembali ke zaman paria antarabangsa. Apa yang akan berlaku kepada pelaburannya di negara berkenaan? Hubungan China dengan Angkatan Tentera Myanmar atau Tatmadaw amat kompleks. Ia bukan mainan mereka yang naif dalam politik antarabangsa, lebih-lebih lagi berkaitan dengan gerombolan Tatmadaw yang agak kejam terhadap penentang mereka. Jawatan kuasa untuk mewakili Piu Dong Su Lutau, CRPH, mendakwa menerima 180,000 bukti yang menunjukkan pelanggaran hak asasi secara meluas sejak insiden rampasan kuasa itu. Lebih 500 pembunuhan termasuk 50 kanak-kanak telah berlaku dan lebih 2,700 individu ditahan sejak siri protes pro-demokrasi itu dilancarkan. Justru setelah Hishamuddin kembali dari China, tiba-tiba Duta Besar Malaysia menemui Menteri Junta Tentera, sudah tentu ia menimbulkan pelbagai spekulasi.
Lebih baik Malaysia kembali sebagai negara bebas dan berkecuali dan tidak mengiktiraf pihak yang tidak sudah dikenakan sekatan ekonomi oleh negara dagangan kita di Eropah dan seberang Lautan Atlantik. Pesanan orang tua-tua, bala lalu jangan dibawa singgah.